Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bahagia Fadil Ustaz Suhaimi selaku imam khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumat hari ini. Mula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyembah-penyembah yang telah datang pada surau ini pada minggu lepas. Alhamdulillah, insyaAllah untuk tuan-tuan ada sedikit perubahan kawasan akan terganggu sedikit. Dewan Surau An-Nur akan membuat sedikit perbaikan pulih dan penahan. Jadi pada minggu depan saya pihak Musan mohon maaf sedikit kesukaran yang akan hadir akan datang dalam beberapa ini. Kita akan memperbaiki dewan. Kita akan meluaskan perubahan dewan salat dan beberapa bahagian yang lain kita perbaiki. Yang kedua, bagi tahun ini InsyaAllah pihak surau akan mengadakan pemberian korban macam biasa dan anggarannya lebih kurang 800,000 satu bahagian, di mana pihak kami tidak dapat ketetapan daripada. Jadi adakah kemungkinan berteruyuk di surau ataupun bersembelih di rumah, sembelihan yang macam mana diarahkan pada tahun lepas. Jadi bagi tuan-tuan yang ingin berkorban bersedia, dan insyaAllah borang akan kami keluarkan sedikit masa lagi. InsyaAllah kami dapat pasti pada jais, insyaAllah. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas
إلا الله. الحمد لله القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik bekalan untuk di akhirat. Khatib mengajak hadirin Jumaat sekalian untuk sama menghayati khutbah ini yang bertajuk meraihkan dan mengamalkan sunnah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal. Namun begitu, bahang berpuasa masih mempengaruhi seluruh jiwa raga orang yang beriman. Itulah kesan bagi mereka yang benar-benar rindukan Ramadan yang telah pergi. Justru itu antara amalan yang boleh kita lakukan untuk terus memperoleh ganjaran pahala dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan menghiasi bulan Syawal ini dengan amalan berteraskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, antara amalan sunat yang sangat digalakkan adalah dengan melakukan puasa sunat selama 6 hari pada bulan Syawal. Hadis daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan ma atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahri." Sesiapa yang berpuasa sebulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapat ganjaran pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Imam Muslim. Ramadan yang berlalu merupakan madrasah dan pusat latihan bagi memupuk keimanan melalui tarbiyah fizikal dan rohani. Secara zahirnya, fizikal orang yang berpuasa adalah baik dari keadaan fizikal orang yang perutnya sentiasa kenyang. Rasulullah SAW sendiri sering memilih untuk berpuasa atau mengosongkan perutnya untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana baginda menyatakan bahawa perut yang kosong akan memudahkan untuk mengawal hawa nafsu serta menjadikan kita manusia yang lembut hati dan mudah bersimpati dengan orang yang kurang berkemampuan. Sesungguhnya kerosakan dan kebinasaan kepada kehidupan manusia di dunia ini banyak didorong oleh kebejatan hawa nafsu yang tidak terkawal. Hal ini telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Yusuf ayat 53. "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, yakni maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Selain daripada puasa 6 dalam bulan Syawal, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan puasa pada hari Isnin dan Khamis. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis.
Nabi SAW itu sentiasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, jadilah kita insan Rabbani yang sentiasa berpegang dengan pengajaran Al-Quran, Al-Sunnah, kerana tanpa kedua-duanya kita akan menyimpang dari manhaj Rabbani dan Nabawi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi sepatutnya berkata, hendaklah kamu menjadi orang rabbaniyin, yakni yang hanya menyembah Allah Ta'ala dengan ilmu dan amal yang sempurna, kerana kamu sentiasa mengajarkan isi kitab Allah itu dan kamu selalu mempelajarinya. Kalimah tu'allimun dan tadrusun dalam ayat ini mengikut kaedah nahu dalam bahasa Arab menjelaskan kepada kita bahawa proses tarbiyah itu adalah sepanjang hayat, bermakna perlunya untuk dilakukan seumur hidup kita. Ramadan ini juga sebagai satu madrasah yang mampu mendidik jiwa manusia agar kembali kepada fitrah yang sebenar. Justru sesiapa yang melalui Ramadan dengan penuh takwaan dan keimanan, nescaya hari rayanya dan sepanjang bulan Syawal, bahkan bulan-bulan yang seterusnya, dalam bentuk ketaatan dan dengan meneruskan kelaziman amal ibadahnya dan lain-lain perbuatan baiknya di luar Ramadan. Tarbiyah bulan Ramadan juga mendidik kita beramal dengan keimanan dan keikhlasan, bukan sahaja mampu menjadikan kita istiqamah dengan solat berjemaahnya dan memakmurkan masjidnya, mengekalkan kasih sayang dan memperbanyakkan bacaan Al-Quran, bahkan juga mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, mungkar, maksiat dan lain-lainnya yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah kesempatan sempena menyambut bulan Syawal ini dengan kita menggandakan amalan sedekah kita kepada golongan yang memerlukan. Teruskan berkata-kata dan menulis perkara yang baik-baik sahaja, dan apa sahaja yang kita lakukan adalah menjuruskan kepada ketakwaan kepada Allah, termasuklah dalam cara kita berpakaian. Hal ini diperingatkan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 26, qad anzalna alaikum libasan sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Maksudnya, kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu, dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa takwa, itulah yang sebaik-baiknya. Peringatan untuk kita menutup aurat juga dipesan oleh Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna yatil ula. Dan maksudnya hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu. Dalam ayat tadi jelas kepada kita bahawa Islam mewajibkan kita memakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Ini bukan bermaksud kita dilarang untuk berhias ataupun untuk mencantikkan diri, tetapi kita perlu bijak untuk memilih pakaian yang dapat menutup aurat dengan sempurna, baik lelaki maupun wanita. Berpakaian menampakkan sebahagian aurat atau menampakkan bentuk aurat pada badan adalah haram dan berdosa besar bagi lelaki dan perempuan. Hadirin sidang Jumaat sekalian, kita dituntut juga untuk mengekalkan silaturahim, lebih lagi dengan suasana Syawal yang penuh dengan tradisi rumah terbuka kunjung mengunjung ini. Sesungguhnya amalan ini harus diteruskan, dengannya dapat menjemput rezeki, seperti mana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipermudahkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, yakni dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin Jumaat ya Allah sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, saya mengajak hadirin Jumaat semua untuk sama-sama mengutip beberapa taujihat yang boleh dihati amal. Yang pertama, umat Islam hendaklah merebut ganjaran puasa 6 yang ditawarkan dalam bulan Syawal ini untuk kita mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda. Yang kedua, umat Islam hendaklah meneruskan segala amalan-amalan baik seperti mengekalkan solat berjemaah, hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyakkan solat, qiyamul lail, sedekah, dan sentiasa membaca Al-Quran dan mentadabburkannya, yakni menghayatinya. Yang ketiga, umat Islam
meyakini bahawa setiap kebajikan yang dilakukan akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, umat Islam hendaklah bersabar menghadapi ujian daripada Allah, seperti mana sabarnya ketika berpuasa dengan menahan diri daripada lapar dan dahaga serta tuntutan nafsu syahwat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. غير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Maksudnya, patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah tunduk selain sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadanya lah mereka dikembalikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza Allahul azim wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha yawm المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri kita daripada segala perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة المبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور وأمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله kurniakanlah untuk menunaikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakan kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.